Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fi ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Okey, apa-apa semua? Ini cikgu akan masuk tajuk yang baru, tapi bawah topik daya dan tekanan. Pernah dengar perkataan prinsip Bernoulli? Nah. Prinsip Bernoulli. Okey. Guna bagi ni untuk kamu lah ni. Dah senang nak bagi ni. Siapa yang minat main terbang ni? Oh, ada baik lah. Okey, tengok apa yang berlaku pada helikopter ni. Okay. Tengok apa yang berlaku. Okey, tak apa oleh kerana GC dia kecil. Jadi bila GC dia kecil, daya limpah dia ingat tak? F sama dengan M over D. Ni GC kecil, jadi daya limpah kecil. Okey, semula. Macam mana dia berterbang ni? Kami kaki limpah ni terbang pun susah sikit lah sebab ada gangguan daripada udara limpah. Tapi dia mempunyai jising kecil, jadi bila dia jatuh, bila jising kecil, daya limpah kecil lah. Dan semut jatuh daripada bangunan tinggi, mati kan, tupai jatuh daripada bangunan tinggi. Jising dia kecil, apa kamu jatuh? Kena sediakan lubang lahat. Okey. Okey, kalau kamu minat benda ni, cuba nak tunjukkan satu. Macam mana nak berlatih nak main benda ni? Dia ada program dia. Program namanya ni ialah Flight Simulator. Jadi kalau yang belum minat nak boleh cuba ni. Dia tunjuk tak sekali, banyak dia panggil kamu. Seorang nak tengok? Okey, siapa nak cuba sini? Bagus kok. Ali. Siapa nak cuba sini? Ali main sini. Boleh lah, tak apa. Tempatkan dia, daratkan. Mana dia? Terbang. Darat. Bagi kat sini, dia jangan pergi jauh kat hutan pula. Okey, turun. Okey, nampak dia kawan expert. Okey, boleh. Okey. Kita buka kat tempat lain. Tempat ni nampak dia mudah. Dia bagi tempat yang ditambah sikit. Assistant juga, assistant. Okey kah? Okey ni. Okey, kawan. Terbang sekejap. Nak. Boleh. Boleh. Okey, turun. Crash. Okey, turun. Benda turun, sebab kalau ada minyak. Turun. Okey. Penuh kan? Sebenarnya cikgu nak gunakan ini untuk kaitkan dengan prinsip Bernoulli. Okey, cikgu buat ini dulu. Dah? Okey. Main sini, seorang, siapa? Jimmy. Main sini. Siapa?
Yang letak di bawah ni. Cuba tiup di atas letak letak ni bawah dagu ni. Cuba tiup. Apa berlaku? Macam mana letak tu ni atas? Prinsip penoli. Macam mana tak cerita? Tahu prinsip penoli dia? Okey. Okey, cikgu tengok sesi lain lagi. Siapa lagi? Ada. Okey, pegang dua kertas ni. Okey. Yang ni tiup antara dua kertas ya. Tunjukkan. Okey, kamu jarakkan dua kertas ni. Ni ada udara pergerakan angin daripada kipas sikit. Tiup ni. Cuba tiup. Jarak sikit. Kertas tu, jarak sikit yang kita tiup. Apa yang berlaku pada kertas tu? Kertas melekat. Tegam ke? Kertas rapat. Kenapa kelas? Penoli. Prinsip penoli. Nanti juga akan kaitkan. Okey. Next. Habisnya ke? Mana air ni mana? Tunjukkan yang lain pula. Yang sini. Di mana bola pingpong cikgu ni? Dia ambil. Bola pingpong cikgu hilang lah. Siapa curi tak tahu. Pegang sekejap. Okay. Kamu tiup macam ni ya. Cikgu bagi tunjukkan. Pegang macam ni, tiup. Lepas tu letak bola pingpong atas ni. Apa berlaku pada bola pingpong? Kenapa terobong? Darah tolak. Darah tolak macam mana tu? Darah tolak dia terbang. Pakai rantai sini. Okey. Okey, cikgu bagi gimmick yang kedua. Pegang ni jap. Buat sini ya. Pegang. Okey, kamu tiup daripada atas ni ke bawah. Itu letak bola pingpong ke bawah ni. Cuba tengok. Ya, tengok sini. Satu lagi, buka macam ni. Keluarkan bola pingpong. Cuba, tiup. Tiup dulu baru letak. Cepat sangat, tak sabar. Tiup dulu baru letak. Kenapa bola pingpong tak jatuh? Prinsip penoli. Prinsip penoli. Macam mana prinsip penoli tu? Tolak kata macam. Letak bola pingpong, tolak. Bagi dia keluar, boleh tak? Boleh tak bola pingpong keluar ni kelas? Kenapa? Alat tinggi? Kanan rendah. Macam mana tu? Okey, you nampak dah ada hubungan kamu. Okey, duduk. Okey. Okey, sebenarnya dalam tajuk prinsip penoli ada banyak situasi-situasi yang kita aplikasikan. Kadang dalam makmal, dalam kelas, kadang dalam kehidupan harian. Contohnya bangsa benar ni. Okey, tengok sini. Nyala ni warna apa ni? Ha? Biru orange. Warna kuning lah. Kuning. Tolong seorang apa Lokman slowkan kipas tu. Kipas ni macam helikopter, jadi dia punya nyalaan yang terganggu sikap. Okey, pada bangsa benda ni ada apa ni? Lubang udara. Kalau cikgu buka lubang udara, tengok nyala ni warna apa? Biru. Tapi bila cikgu tutup lubang udara ni, Kuning. jadi kuning. Kenapa? Makanan benar. Makanan yang dekat tu. Bila cikgu tutup, nyala ni warna? Kuning. Bila cikgu buka? Biru. Ni lubang udara. Nampak ni? Adik tak nampak? So, apa kaitan dengan prinsip penoli kat sini? Apa kaitan dengan prinsip penoli? Cara gelang nak masuk.
Apa kaitan dengan prinsip penoleh? Tinggi dan rendah. So sebenarnya benda ni dia ada tangki yang mengandungi gas. So bila kita buka, gas ni akan keluar, akan keluar melalui lubang yang kecil ni dengan halaju tinggi. Gas tu akan keluar dengan halaju tinggi. So prinsip penoleh kata apa bila halaju tinggi? Tekanan rendah. So bila tekanan rendah, so macam mana udara boleh masuk? Macam mana udara boleh masuk? Udara dekat luar lebih tinggi. Kawasan kat luar jadi rendah. Udara dekat luar tekanannya lebih tinggi berbanding dengan dalam. dekat dalam. Sebab apa tekanan dekat dalam rendah? Sebab Gas keluar. laju gas yang keluar tu tinggi, tekanan rendah. Jadi tekanan yang tinggi daripada atmosfera ni akan masuk ke arah tekanan rendah. Jadi secara langsung udara yang masuk tu bercampur dengan gas, jadikan pembakaran dia Lengkap. Kalau dia tak masuk, dia jadi. Itu prinsip. So prinsip penoleh mana kita cakap tadi? Penoleh halaju tinggi, bagi kamu keyword, 4 keyword kat sini. Kena ingat konsep halaju tinggi, tekanan rendah. Halaju tinggi, tekanan ataupun tekanan tinggi, halaju rendah. Jadi kita dah tunjukkan tadi beberapa demonstrasi. Pertama heli, kedua flexibilizer kertas, saw bola pingpong, dan ada bangsa ni. Itu aplikasi prinsip penoleh. Betul pada prinsip penoleh je. Okey. Nak tengok lagi yang lain? Nah. Ini apa ni? Spray. Spray ke? Pascal. Tak apa spray pun. Ni siapa tidur dia tembak. Tapi tidur pasal muka. Spray. Dia mengaplikasikan prinsip penoleh. Ya. Okey, cikgu akan uraikan yang ini. Ini pun spray juga. Sebab ni mudah sikit. Pernah nampak ni? Nampak dia keluar ni. Cikgu nak cari benda ni susah ni. Mengata ipoh cari 20 buah kedai mencari. Satu kedai je jual benda ni. Dia kedai yang lama lah, dah berniaga 30 tahun. Dia kata ni jarang orang minta benda ni. Dia orang tua-tua. Ini namanya penyembuh racun serangga. Dia letak satu serangga kat sini. Bila buah-buahan tengah membesar, dia racun dekat buah. Elakkan daripada serangga, rosakkan buah semua. Dalam ni dia letak campur racun. Tapi lepas dah racun, buah tu tak boleh makan lah. Tunggu seminggu 2 minggu lah, kamu makan mati lah. Okey, dekat sini ada 2 lubang. Cikgu oleh kerana spray ni pernah keluar dalam SPM, jadi cikgu tambahkan ini. Yang spray ni kuat lah. Okey, pada spray ni dia ada diagram dia. Cikgu dah siap okey dah. Okay. Diagram dia macam ni. Ni ada piston, ada lubang sempit. Itu ada tangki berisi dengan air. Itu ada lubang menghala ke moncong dia. Kemudian ada lubang daripada atmosfera masuk. So bila kita tolak piston ni ke dalam, apa akan jadi pada udara ni? Apa akan jadi pada udara? Halaju tinggi. Halaju tinggi. Tekanan rendah. Ali? Apa akan jadi pada halaju ni? Tinggi. Halaju tinggi. Prinsip penoleh kata apa? Halaju tinggi. Tekanan rendah. So tekanan atmosfera Tinggi. lebih tinggi, bukan menjadi tinggi ya, lebih tinggi berbanding dengan sini. So tekanan atmosfera ni dia apa akan berlaku? Dia akan menolak cair ni masuk ke arah tekanan rendah, ke arah tekanan rendah. Jadi bila cair ni masuk ke arah tekanan rendah, udara ni dalam masa yang sama keluar, dia akan keluar dalam bentuk aspirator. Sebenarnya orang cat kereta gunakan konsep jenis lah, dia masukkan sini cat, spray kereta. Bukan cat rumah tak boleh pakai ni. Setahun tak siap, cat rumah pakai berus. Ini cat kereta, bagi cat kereta tu gunakan dia semua. Ini konsep. Okey, seterusnya ni apa nama tube ni? Tube penoleh ya. Okey, tube penoleh ni ada diameter besar, kemudian diameternya kecil, kemudian
besar balik. Okey, cikgu akan arahkan supaya air mengalir daripada diameter besar kepada diameter kecil. Kemudian besar balik. Dan kamu tengok paras air ni. Biasa cikgu bagi air pipe aja tapi tak nampak kan. Sebab putih lah. Dan sekarang ni cikgu letak warna pada air. Kita tengok kan. So bila air mengalir dengan laju tinggi dekat sini, ni lajunya rendah. Tengok paras air kat sini. Kenapa parasnya rendah? Ini tinggi. Laju tengah rendah. Kenapa laju air kat sini tinggi? Sebab salurannya sempit lah. Macam pintu lah. Kalau cikgu buka besar, cikgu akan keluar. Kamu akan keluar perlahan. Tapi kalau cikgu buka kecil, cikgu akan keluar cepat. Kamu akan berlari. Tapi sama lah. Dia oleh kerana saluran sempit, air itu terpaksa bergerak dengan pantas. Jadi implikasi daripada prinsip Bernoulli, tekanan rendah. Ini tekanan yang rendah banding sini. Tapi dekat sini lajunya perlahan balik kepada sini. Jadi paras airnya dekat sini. Ini paling tinggi tekanan, ini paling rendah, ini sederhana. Ini tiup Bernoulli. Okey. Next, nak tunjukkan kamu. Pernah nampak tak dekat Emporium kalau kamu pergi ya, tengok bola orang tak apung ni? Pernah nampak tak bola tak apung bila pergi Emporium ni mana? Pernah kan? Pernah nampak tak? Cikgu ada benda ni, nampak ni. Tak apa beli. Mata nak bagi kamu menarik tajuk ni. Murah ya, 300 lebih lah. Okey, tengok ah. Cikgu bagi air udara keluar. Balik pula. Kenapa bola tu terapung? Kenapa bola tu terapung? Bila udara keluar dengan laju tinggi, so apa yang jadi? Tekanan rendah. So bila udara keluar dengan laju tinggi, tekanan dekat sekeliling tu menjadi rendah. So membandingkan tekanan sekeliling, jadi bola tu akan terapung dekat kawasan yang bertekanan rendah. Sebenarnya bukan udara saja keluar. Kalau cikgu buat dekat luar pakai paip air kalau keluarkan dengan laju tinggi, bola tu akan terapung. Cikgu pernah buat dekat luar, tapi membazir air pula. Membazir air pula. Basah pula tu kan. Tak apa, kali ni cikgu bagi spesial untuk kamu. Okey, kalau kita lihat pada sayap terbang, mana sayap terbang tengok. Cikgu akan pergi pada macam mana terbang. Sayap terbang ni bentuk apa? Bentuk teropong lah. Itu bawah, mata atas, melengkung. Ini sayap terbang. Bawah, mata, atas, melengkung. So bila kapal terbang ni membelah udara ni akan terbagi kepada dua lapisan, atas dan bawah. So udara yang melalui bawah ni dia terus kat sini. Udara yang melalui atas masa melalui jarak yang jauh. Tapi sampai kat belakang ni, tiba kat belakang ni sama aja. So macam mana udara kat atas ni sampai dalam masa yang sama? Contohnya kalau kamu ada jalan sokat, itu ada jalan jauh sikit. Tapi orang jalan jauh pun sampai sama juga. Apa yang berlaku pada orang jalan jauh tu? Maksudnya dia kena lari laju kan. So kalau udara yang bergerak ke atas ni, dia terpaksa bergerak lebih laju. Apa kesan pada orang atas? Tekanan rendah. So bila dia bergerak laju tinggi tu tekanan rendah, dia akan naik dia akan naik ke atas. So sama juga pada bila helikopter ni. Cikgu akan tunjukkan ini lepas ni. Ini demonstrasi lah. Ada video klip tu yang cikgu ambil lah. Pasal ni nak main ni agak bahaya sikit. Sama juga seperti bila helikopter ni, dia bentuk aerofol. Bentuk aerofol. Atasnya bawahnya
So, helikopter ni kena berputar. Bilah dia kena berputar. Bila bilah dia berputar, so tekanan kat bawahnya lebih. Lebih rendah atau tinggi? Tinggi. Lebih tinggi banding kan? Atas. So, lama-lama bila dia berputar dengan halaju tertentu, dia akan naik. Udara. Boleh helikopter terbalik? Boleh. Boleh, tapi bilah dia kena ubah suai lah. Ada, kadang dalam show-show apa penerbangan dia tunjuk. Kapal terbang pun dia terbalik. Itu ada punya aeroport ni ada ubah suai cara dia. Betul? Okey, sebenarnya cikgu nak tunjuk pada kamu lah satu benda yang cikgu baru cerita berkaitan dengan prinsip Bernoulli ni, iaitu sayap kapal terbang dalam terowong udara. Ini cerita cikgu ni masuk Torre ni judges panel tu minta cikgu pattern kan and cipta and bagi sekolah lain. Kerana model ni unik sikit lah. Orang boleh nampak. Apa yang boleh nampak lah. So bila udara melalui dua lapisan sayap atas dan bawah tu, kamu akan nampak perbezaan tekanan. Okey, untuk ini cikgu nak kamu buat eksperimen. Ali, okey. Berapa 3 orang? Okey, siapa boleh nanti? Okey, orang ni, orang ni. Okey, okey. Seorang kat sini. Okey, mari sini seorang. Okey, kamu duduk bawah sini. Okey, seorang apa dulu ambil kursi. Okey, untuk perhatian belajar ya. Sikit. Saya kapal terbang ni cikgu buat lubang kat atas ni 3, kat bawah ni 3. Kat atas ni 3, kat bawah ni 3. Dan lubang yang pertama atas dan bawah ni cikgu sambungkan kepada manometer. Cikgu sambung pada manometer. Ini lubang pertama, ni lubang atas bawah. Ni lubang atas, ni lubang bawah. Ini manometer yang pertama. Kemudian lubang yang kedua, atas dan bawah, cikgu sambungkan pada manometer yang kedua. Dan lubang yang ketiga, bahagian atas dan bawah, cikgu sambung pada manometer. So bila udara lalu kat sini, macam cikgu terangkan tadi lah, tu atas ni akan mengalami tekanan yang lebih rendah. Dan kita tengok pada ni, berapakah perbezaan tekanan atas dan bawah. Jadi cikgu minta kamu buat eksperimen kat sini. Okay. Nanti kamu tulis nilai-nilai kat sini. Kemudian okay. Sekejap. Cikgu terangkan. Boleh kat sini. Okay. Untuk kontrol udara masuk, kat sini, kamu akan gunakan satu alat yang menyukat laju udara yang masuk. Kita gunakan anemometer. So anemometer ni dia menunjukkan laju udara. Kita tiup sini pun dia bagi tahu berapa laju udara. Dia bagi tahu berapa laju dalam meter per saat. Ini biasanya alat ini digunakan oleh pelari 100 meter nak tahu berapa kelajuan dia. Jadi kita akan letak kat sini udara masuk, kita tahu. Macam mana nak bagi paksa udara masuk? Cikgu tunjukkan. Okey, bila udara masuk ni, jadi kamu cakap berapa nilai dia, kamu bagi tahu pada Lokman. Okey. Kemudian bila udara dah masuk sini, kamu dah bagi tahu Lokman, kamu pula sukat. Siapa sukat? Kamu sukat ketinggian dia ni, bagi tahu dia. Jadi kamu terus calculate lubang nombor 1. And then kamu sukat pula lubang nombor 2, lubang nombor 3. Jadi Lokman terus ambil perbezaan ketinggian, terus sukat dia punya nilai pressure. Nilai pressure. Kemudian kamu tambahkan kelajuan dia. Okey, sukat berapa laju ni. And then kamu pun sama. Bila kelajuan tambah, berapa perbezaan ni? Kamu pun kira. Kemudian tambah lagi kelajuan ni. Tekan button ini dan tekan button ini. Berapa laju udara masuk? Kamu pun sama sukat. Jadi ada 3 data yang cikgu manipulate kat sini. Lepas ni, kau tunjuk kamu selalu. Okey? Kita mulakan eksperimen. Faham? Boleh? Ini boleh faham? Okey. Ada membaris? Okey, duduk bawah. Okey, Lokman, calculator dia. Okey, kat. Okey, lain-lain tengok macam mana kawan kamu buat. Bagi dia tegak sikit. Okey.
Okey, Luqman dapat dah? Okey. Okey, tambahkan kelajuan dia. Okey. Pembelajar lain tengok ya, bila udara yang masuk melalui terowong ni, udara yang masuk melalui terowong ni ditambah kelajuan dia, tengok perbezaan tekanan atas dan bawah semakin tinggi. Perbezaan tekanan semakin tinggi. Jadi kita nampaklah berlaku perbezaan tekanan. Tekanan dekat bawahnya lebih tinggi dibandingkan atas. Atas tu lebih rendah. Okey, tengok yang ketiga, tambahkan kelajuan. Tunggu apa Luqman dia kira berapa tekanan perbezaan tekanan atas dan bawah tu. 7.8. Dia ada perbezaan? Okey. Okey, tak apalah, kita duduk sini. Okey, tengok ni data ni, tak apa, nanti cikgu tunjukkan. Ini kelajuan udara yang masuk, ini perbezaan ketinggian lubang nombor 1. Perbezaan ketinggian. Cuba tengok ni 6.1, perbezaan ketinggiannya 2.0. Apabila kelajuan tu ditambah sampai 7.8, tengok perbezaan ketinggian dia pun bertambah kan. So daripada rho G, daripada formula tekanan dengan rho G kita boleh tahu tekanan kan, perbezaan tekanan. Perbezaan tekanan tu kita boleh dapat kat sini. So conclusionnya apa ni? Bila laju tinggi, tekanan ni menjadi perbezaan tekanan ni untuk kes inilah perbezaan tekanan tu menjadi lebih rendah. Kalau prinsip Bernoulli lagi tinggi, tekanan lagi jadi rendah. Boleh nampak kat sini? Ada pertanyaan? Ada soalan? Berkaitan eksperimen ini? Okey. Okey. Okey, duduk mana sini? Ni ada soalan SPM ke? Soalan SPM ni soalan SPM tahun 2009. Dia sepijit tanya tentang aeroport. Raja menunjukkan kereta rentas kapal terbang yang bergerak. Sayap tersebut mengalami daya angkat. Okey, namakan bentuk kereta rentas ni. Apa nama? Apa nama ni? Aeroport. Kamu baru fresh belajar, ingat dah kan? Dan tahun depan kita ni pun dah lupa. Okey, terangkan bagaimana daya angkat bertindak. Terangkan bagaimana daya angkat bertindak. 3 markah. Mana? Mana cerita? Macam mana kita nak cerita? Bagaimana daya angkat tu? Laju. Okey. Kamu terangkan. Macam mana? Bila saya terbagi kepada 2 lapisan. 2 lapisan? Lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas dan bawah? Saya atas mengalami tekanan yang rendah dan lapisan bawah tekanan yang tinggi. Jadi daya angkat berhasil. Okey, beri tepukan. Ya. Betul lah Jadi ingat fakta cikgu bagi tadi. Laju tinggi, tekanan rendah. Jadi bila bahagian atas dah laju tinggi, tekanan rendah. Bawah ni lajunya rendah. Jadi tekanan tinggi. Jadi 4 markah SPM. Contohlah. Okey, sebenarnya sebagaimana yang dijanjikan, kita nak tunjukkan bagaimana terbang ni terbang. Kita tengok cara terbang ni.
terbang tunjuk tadi. Tahu macam mana terbang di kawal ni? Ni kalau kau terbang nak naik, dia punya accelerator macam ni. Kalau dia nak corner ke kiri, macam ni. Kalau ke kanan macam ni. Ini ke kiri. Ini kanan. Tapi kalau dia nak turun, tengok dia punya elevator ni. Ini masa dia nak turun. Masa dia nak turun. Ini dia punya flat dia. Dia menambahkan daya angkat. Okay. Pada kapal terbang ni, bilah dia ni, bilah dia macam ni. Dia bentuk aerofoil ni. Atas flat, bawah melengkung. So bila dia sedut udara ni, udara akan tolak ke belakang. Apa nama prinsip fizik tu? Bila udara tolak ke belakang, apa nama prinsip fizik tu? Momentum. Udara dia tolak ke belakang, kapal terbang ke depan. Momentum. Apa dia? Momentum. Momentum. Momentum ke belakang. Sama dengan momentum Ke depan. Ni bentuk aerofoil, prinsip momentum. Okay, nak tengok macam mana udara laju ke tidak. Itu start je dia. Kamu betul atau tidak. Jadi kita tengok terbang. Nazmi nak main. Lagi aku jalan. Tolong bawa ya. Tolong ambil seorang. Isau. Ini yang. Isau, tolong ambil. Okey ya. Ini aplikasi Bernoulli ya. Kapal terbang, helikopter. Lagi satu, kalau kamu perasan di belakang kereta tu ada nama komponennya spoiler. Spoiler tu bentuk macam mana tu? Spoiler tu bentuk macam mana? Aerofoil terbalik kan. Apa peranan dia? Aerofoil terbalik. Kalau pada belakang kereta tu dia bentuk aerofoil terbalik macam ni. Apa tujuan dia? Belakang kereta terbabas. Begitu ke pada kereta racing ya? Kereta racing kat depan ni kereta racing tu, yang kat belakang kereta racing tu ada aerofoil Balik. Apa peranan dia tu? Balik ke kanan. Mengelakkan apa? Apa tujuan dia? So bila kereta racing tu dia bawa laju dekat corner, dekat selekor ke, so dengan mengaplikasikan prinsip Bernoulli aerofoil tu, dia tidak akan terbabas. So lagi laju, maksud dia daripada prinsip Bernoulli tu, aerofoil tu akan menekan dia, mencengkam
dia lebih ke bawah. Jadi dia kurang terbabas. Itu kereta yang ada aerofol tak apa, dekat belakang, depan. Kereta yang tak ada aerofol, jangan cuba. Nyawa melayang. Nyawa melayang. Itu aplikasi pada apa? Pada spoiler kereta belakang lah. Okey. Konsep-konsep fizik yang ada pada kapal terbang ni, utamanya radio, dia menggunakan gelombang elektromagnet. Itu kamu akan belajar tingkatan 5 tu lah. Structure dia ni kena ringan supaya dia boleh bergerak dengan laju. Berat tak boleh naik kan. Kuasa dia nya, enjin dia ni, ini enjin ni ya. Mestilah tinggi supaya dia boleh naik. Kan? Kalau kuasa dia tak kuat, tak sesuai juga. Tadi cikgu tunjukkan dia naik ya. So bagaimana enjin ni menghasilkan kuasa? Minyak tu tenaga apa? Kimia. Tenaga kimia. So enjin ni menukarkan tenaga apa kepada tenaga apa? Tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Dia apa buat dalam ni? Apa? Tenaga kimia, tenaga haba. Bila dia meletup ni, piston dia bergerak ke atas ke bawah. So dia akan menukarkan pada tenaga haba, kemudian tenaga kinetik. Tenaga kinetik baru dia boleh bergerak. Itu konsep keabadian tenaga. Tenaga tidak boleh dicipta, tenaga tidak dimusnahkan, tapi kita ubah dia daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okey, masa dah habis. Lepas ni kamu akan berehat. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.